Setiap planet di sistem Suria memiliki satelit semula jadi mereka yang tersendiri kecuali bagi planet Utarik dan Zuhrah. Ketiadaan satelit semula jadi pada kedua-dua planet tersebut dikaitkan dengan daya tarikan graviti kuat dari matahari, menyebabkan tiada jasad angkasa mampu berada pada orbit yang dipegang oleh Utarik maupun Zuhrah. Satelit semula jadi atau biasanya kita panggil sebagai bulan merupakan satu anugerah yang unik bukan sahaja kepada bumi, akan tetapi kepada planet lain juga. Astrolab akan membawa anda mengembara ke 4 buah bulan sistem Suria yang sangat unik. Kekal hingga akhir video ini bagi melihat sendiri keajaiban dan keunikan bulan-bulan di planet lain. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, sekilas fakta. Ini adalah satelit Galileo dan yang terbesar di antaranya ialah Ganymede. Perhatian Galileo terhadap bulan-bulan Galilean ini telah merevolusikan pemahaman kita tentang kosmos dengan memberikan bukti pertama bahawa tidak semua jasad angkasa beredar mengelilingi bumi. Ganymede boleh ditabal sebagai raja kepada semua satelit semula jadi. Diameternya kira-kira 5,300 km. Ia adalah bulan terbesar dalam sistem suria kita, melebihi saiz planet Utarik. Tetapi saiz bukan satu-satunya perkara yang membezakan Ganymede. Keupayaan kita untuk mengkaji Ganymede seiring dengan kemajuan teknologi seperti teleskop moden berasaskan darat dan angkasa telah memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bulan yang jauh ini. Pelancaran probe angkasa telah membawa revolusi baru dalam penerokaan jasad angkasa lain. Kapal angkasa seperti pengorbit Galileo dan probe Juno telah mengembara ke sistem Mushtari untuk menghantar semula imej dan data terperinci ke bumi yang membolehkan kita mengkaji Ganymede dengan lebih mendalam lagi. Misi ini telah memberi kita pandangan dekat permukaan Ganymede, mendedahkan rupa bumi yang berais dan corak menarik yang terukir padanya. Ganymede ialah bulan kontras. Permukaannya adalah tampalan dua jenis rupa bumi yang berbeza. Kawasan yang lebih gelap dipenuhi dengan kawah dan alur memberi kita gambaran serta pandangan sejarah Ganymede pada masa lalu. Manakala kawasan yang rata memberi pandangan dunia yang dinamik dan aktif secara geologi. Aspek Ganymede yang paling menarik perhatian terletak di bawah permukaan beraisnya. Para saintis percaya terdapat lautan cecair yang luas di bawah ais yang mengandungi lebih banyak air daripada semua lautan bumi yang digabungkan. Nampak gayanya, bulan ini bukan sahaja menampung dunia lautan yang luas, akan tetapi memiliki keunikan lain yang tidak ada pada bulan lain. Ia adalah satu-satunya bulan dalam sistem suria kita yang menghasilkan medan magnetnya sendiri, sifat yang biasanya dikhaskan untuk planet. Medan magnet ini mencipta aurora yang indah daripada suasana yang sangat jarang berlaku. Maka, timbul satu persoalan. Bolehkah dunia berais yang jauh ini menampung keadaan yang diperlukan untuk kehidupan? Pemahaman kita tentang Ganymede telah dipertingkatkan dengan pelancaran misi angkasa yang dihantar ke sistem Mushtari. Galileo tiba di Mushtari pada tahun 1995, memulakan misi hampir 8 tahun untuk mengkaji gergasi gas dan satelitnya. Kapal angkasa itu memulakan lintas terbang dekat dengan Ganymede, mengambil imej terperinci permukaan beraisnya dan mengukur medan magnetnya. Data yang dikumpul oleh Galileo merevolusikan pemahaman kita tentang Ganymede, mendedahkan sejarah geologi kompleksnya dan mengesahkan medan magnetnya. Ciri ini membezakannya bukan sahaja daripada satelit lain, tetapi juga kebanyakan planet. Ganymede adalah satu-satunya satelit dalam sistem suria kita yang menjana medan magnetnya sendiri. Medan magnet dicipta oleh pergerakan besi cair dalam teras jasad angkasa, satu proses yang serupa dengan penjanaan medan magnet bumi. Walau bagaimanapun, misteri utama Ganymede berdasarkan struktur satelit dan usianya. Teras Ganymede sejak dahulu lagi sepatutnya telah menyejuk dan mengeras. Namun begitu, bagaimanakah bulan ini mencipta medan magnet? Jawapannya mungkin terletak pada proses yang dipanggil pemanasan pasang surut. Semasa Ganymede mengorbit Mushtari, lingkungan graviti planet menyebabkan bahagian dalam bulan mengecut dan meregang. Untuk memahami pasang surut ini, kita boleh gunakan contoh seperti proses menguli tepung bagi pembuatan roti canai. Anda menggunakan daya ke atasnya menolak dan menarik ke arah yang berbeza. Jadi semasa anda menguli dough anda, mungkin anda perasan bahawa ia akan semakin memanas. Ini kerana daya yang anda lakukan mencipta geseran dan geseran ini menjana haba.
Ia serupa dengan cara pemanasan pasang surut berfungsi. Dalam kes Ganymede, proses ini dilakukan oleh tarikan graviti mustari. Apabila Ganymede berputar mengelilingi mustari, graviti planet menarik bahagian bulan yang berlainan dengan daya yang berbeza menyebabkan ia melengkuk dan meregang. Lenturan dan regangan ini menghasilkan geseran dalam Ganymede, seterusnya menjana haba. Haba ini mungkin cukup untuk mencairkan sebahagian daripada dalaman Ganymede, mewujudkan lapisan logam cecair yang akan menjana medan magnet bulan. Antara lain, medan magnet Ganymede adalah unik kerana tidak seperti bumi. Ia tertanam dalam magnetosfera berkuasa mustari, mewujudkan persekitaran elektromagnet yang kompleks dan dinamik. Medan magnet ini penting untuk potensi kebolehdiaman Ganymede. Ia mencipta magnetosfera di sekitar Ganymede yang secara teorinya boleh melindungi kehidupan di bulan daripada sinaran suria yang berbahaya. Selain itu, interaksi antara medan magnet Ganymede dan magnetosfera mustari menghasilkan aurora dan atmosfera nipis Ganymede. Aurora ini telah memberikan para saintis maklumat berharga tentang struktur dalaman Ganymede. Contohnya, mengesahkan kehadiran lautan di bawah permukaannya. Baru-baru ini, kapal angkasa Juno telah mengkaji mustari dan satelitnya. Dilancarkan pada tahun 2011, misi utama Juno adalah untuk mengkaji komposisi mustari, medan graviti, medan magnet dan magnetosfera kutubnya. Pada Jun 2021, kapal angkasa Juno NASA membuat penerbangan dekat Ganymede pada jarak 1038 km dari permukaan bulan, mengambil imej paling terperinci permukaan bulan setakat ini. Sistem pengimejan Juno Cam hanya mempunyai 25 minit untuk mengambil imej Ganymede. Tetapi dalam masa yang singkat itu, ia berjaya mengambil 5 imej yang sangat menakjubkan. Imej-imej ini menunjukkan permukaan Ganymede yang kompleks dan menarik, dengan campuran kawasan yang lebih gelap dan kawasan yang besar serta kawasan yang lebih terang serta alur. Pasukan sains Juno kini sedang membandingkan imej ini dengan imej dari misi sebelumnya, mencari sebarang perubahan yang mungkin berlaku sepanjang 2 dekad yang lalu. Akan tetapi, mengambil imej ini bukanlah mudah. Juno meluncur terbang melepasi Ganymede pada kelajuan 19 km sesaat dan kemudian meluncur di atas puncak awan mustari pada kelajuan 57 km sesaat. Namun begitu, di sebalik cabaran-cabaran ini, kapal angkasa itu berjaya mengambil imej Ganymede yang jelas dan terperinci, memberikan kita pandangan yang belum pernah berlaku sebelum ini tentang bulan yang menarik ini. Imej-imej ini bukan sahaja menarik secara visual, tetapi ia juga penting untuk memahami geologi Ganymede dan potensi untuk kehidupan. Sebagai contoh, imej menunjukkan kawasan terang dan gelap pada lapisan ais Ganymede, menunjukkan perbezaan dalam ketulinan dan komposisi ais. Maklumat ini boleh membantu saintis memahami cara lapisan ais Ganymede terbentuk dan cara ia berubah sepanjang masa. Jadi jom kita lihat dengan lebih dekat sejarah geologi dinamik bulan ini. Kawasan gelap dianggap bahagian tertua permukaan Ganymede kira-kira 4 bilion tahun. Ia mempunyai kawah yang besar, menunjukkan ia stabil untuk tempoh yang lama, menanggung kesan parut tidak terkira banyaknya. Sebaliknya, kawasan alur berwarna lebih cerah adalah lebih muda dan menunjukkan aktiviti geologi yang terkini. Kawasan ini dimodelkan dengan corak rabung dan parit yang kompleks. Sebahagian daripadanya melebihi 1 km tinggi dan ratusan kilometer panjangnya. Bentuk muka bumi yang retak ini dianggap telah terbentuk akibat aktiviti tektonik yang disebabkan oleh pemanasan pasang surut yang disebutkan sebelum ini dari orbit elips Ganymede yang mengelilingi mustari. Apabila bulan membengkok dan meregang di bawah tarikan graviti mustari, ia membebaskan haba yang boleh menyebabkan permukaan berais retak dan menjana semula. Proses ini boleh mencipta satu bentuk kerosakan dan rekahan pada permukaan, mengakibatkan rabung kita lihat pada hari ini. Ia adalah satu proses yang serupa dengan plat tektonik di bumi berbanding dalam persekitaran yang lebih sejuk dan asing. Oleh itu, dengan mengkaji ciri-ciri geologi ini, kita bukan sahaja mengetahui tentang masa lampau Ganymede, tetapi kita juga mendapat cerapan tentang proses geologi yang mungkin berlaku pada bulan dan planet berais lain, membantu kita memahami kepelbagaian dunia dalam sistem suria kita dan seterusnya. Ketika kita menyelidiki lebih dalam misteri Ganymede, satu persoalan timbul. Bolehkah bulan berais ini mempunyai kehidupan? Walaupun kita belum mempunyai jawapan muktamad, akan tetapi beberapa ciri Ganymede menjadikan anda tertanya-tanya. Sebarang
bentuk kewujudan kehidupan di sini. Yang pertama, Ganymede dipercayai mempunyai lautan bawah tanah dengan cecair pada kedalaman lebih 100 km. Lautan ini dipanaskan oleh haba di jana secara pasang surut. Di bumi, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Jadi kehadiran lautan yang luas di Ganymede membuka kemungkinan kehidupan di sana. Mungkin dalam persekitaran yang serupa dengan lohong hidrotermal laut dalam bumi. Lohong ini mengalirkan air kaya dengan mineral yang dipanaskan oleh bahagian dalam bumi penuh dengan bentuk hidupan yang tumbuh subur dalam keadaan yang ekstrim. Bolehkah lohong yang serupa wujud di Ganymede? Bagi astrolab, ianya tidak mustahil. Walaupun kadar oksigen di sini tidak sesuai untuk pernafasan manusia kerana ketumpatan yang rendah, ia berpotensi menyokong beberapa bentuk kehidupan mikrob. Di bumi, beberapa mikrob diketahui boleh hidup dalam suasana atmosfera yang bersih seperti pergunungan beraltitud tinggi. Walaupun keadaan di Ganymede adalah sangat berbeza daripada keadaan di bumi, kehidupan seperti yang kita ketahui disesuaikan dan mampu bertahan dalam pelbagai jenis persekitaran. Peluang untuk kehidupan wujud di sini agak besar. Perlumbaan misi pada masa hadapan belum bermula lagi. Siapa tahu rahsia apa yang mungkin didedahkan oleh Ganymede? Justru sangat penting untuk mengetahui tentang cabaran dan batasan untuk menerokai dunia yang jauh dan asing. Yang pertama, jarak Ganymede yang mengorbit Mushtari adalah sangat jauh, iaitu kira-kira 780 juta kilometer dari bumi. Walaupun bergerak pada kelajuan cahaya, ia mengambil masa lebih daripada 40 minit untuk isyarat bergerak dari bumi ke Ganymede. Ini menjadikan kawalan masa nyata kapal angkasa mustahil dan bermakna misi ke Ganymede perlu beroperasi secara autonomi bagi tempoh yang panjang. Di samping itu, suhu permukaan Ganymede ialah negatif 171 darjah Celsius dan ia terdedah kepada sinaran dari magnetosfera Mushtari. Mana-mana kapal angkasa yang melawat Ganymede mesti direka bentuk untuk menahan keadaan yang melampau. Dan akhir sekali, terdapat masalah untuk mentafsir data yang kita perolehi. Imej dan data lain daripada Ganymede mesti dihantar ratusan juta kilometer melalui angkasa dan kemudian dianalisis oleh saintis di bumi. Proses ini memerlukan teknologi dan kepakaran yang canggih dan sentiasa terdapat beberapa tahap ketidaktepatan pemerolehan data. Data yang diperoleh bukanlah disalah tafsir. Akan tetapi, pemahaman kita tentang Ganymede masih perlu diperbaiki. Walaupun komuniti saintifik nampaknya bersetuju secara umum mengenai ciri utama Ganymede, terdapat juga beberapa ketidakpastian. Satu perkara utama yang menjadi pertikaian ialah sumber dan sifat kepulan yang diperhatikan pada permukaan Ganymede. Sesetengah saintis percaya kepulan ini disebabkan oleh air dari bahagian dalam bulan yang ditolak melalui kerak air batunya. Serupa dengan kepulan yang diperhatikan pada satelit Zuhal Enceladus dan satelit semula jadi Mushtari Europa. Walaupun kewujudan lautan bawah permukaan di Ganymede disokong oleh beberapa bukti, sifat sebenar lautan ini seperti kedalaman, komposisi, keupayaan untuk menampung kehidupan masih menjadi subjek penyelidikan dan perdebatan yang berterusan. Walaupun menghadapi cabaran ini, usaha kita untuk menerokai Ganymede dan dunia jauh yang lain diteruskan. Setiap cabaran yang kita atasi membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta. Semasa kita mengembara melalui bulan misteri Ganymede, menjadi jelas bahawa penerokaan terhadap satelit yang menarik ini masih belum selesai. NASA dan agensi angkasa lepas lain di seluruh dunia mempunyai rancangan bercita-cita tinggi bagi meneroka sistem Mushtari. JUICE melalui agensi angkasa Eropah. Pelancaran JUICE akan membuat pemerhatian terperinci mengenai Ganymede dan bulan Galilean lain seperti Europa dan Callisto. Jupiter Icy Moons Explorer akan dilengkapi dengan set 10 instrumen canggih yang mampu mengkaji permukaan dan dalaman Ganymede dengan kadar ketepatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia akan memetakan cakra berais bulan dan lautan serta mengkaji komposisi, permukaan dan atmosferanya dan seterusnya meneroka keunikan medan magnetnya. Selain JUICE, terdapat cadangan untuk misi yang lebih hebat. Ini termasuk landers, rovers dan juga kapal selam untuk meneroka lautan Ganymede. Walaupun masih pada peringkat konsep awal, misi ini mewakili pemikiran inovatif, berani yang diperlukan bagi membuka kunci sepenuhnya rahsia Ganymede. Satu perkara yang jelas, Ganymede masih menjadi tempat yang menarik untuk penerokaan saintifik. Geologinya yang unik, medan magnet dan potensi untuk kehidupan menjadikannya sasaran yang kukuh dalam usaha berterusan.
bagi memahami cara kerja sistem suria dan tempat kita berada. Apa yang anda akan fikirkan setelah mengetahui mengenai sebuah objek angkasa yang syarat dengan gunung berapi dan udara yang beracun? Adakah anda benar-benar bersedia untuk mengembara ke dunia luar biasa ini? Selamat datang ke bulan paling menyeramkan di sistem suria kita, Io. Tempat paling mengerikan di sistem suria, di mana kita boleh dibinasakan oleh bulan ini melalui 3 cara. Letusan gunung berapi yang akan membakar kulit anda, racun sulfur pada udara yang akan menyesakkan dada anda, dan yang ketiga, akan membuatkan kulit dan organ-organ anda melepuh dan tersiat. Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui apakah unsur misteri tersebut. Kita seringkali mendengar dan melihat bencana yang dibawa gunung berapi. Akan tetapi, Australia akan beri anda 2 fakta menarik mengenai gunung berapi. Yang pertama, tahukah anda kepentingan lava pada tanah? Ia meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, keadaan hujan dan berlumpur membantu tentera bersekutu mengalahkan Maharaja Perancis Napoleon Bonaparte dalam pertempuran Waterloo. Peristiwa Jun 1815 mengubah perjalanan sejarah Eropah. 2 bulan sebelum itu, gunung berapi Tambora meletus di Pulau Sumbawa, Indonesia, membunuh 100,000 orang dan menjerumuskan bumi ke dalam tahun tanpa musim panas pada tahun 1816. Abu naik ke atmosfera yang menjulang setinggi 100 km. Letusan paling dahsyat yang memakan korban ramai penduduk tempatan. Sekarang kita menjelajah ke satu lagi dunia dengan keamatan letusan 100 kali ganda dari bumi. Bulan Mushtari Io ialah dunia satelit semula jadi dengan gunung berapi paling aktif di sistem suria. Dengan ratusan gunung berapi, beberapa darinya mempunyai letusan lava yang meletus puluhan kilometer tinggi dan boleh dilihat menjulang tinggi ke ruang angkasa. Io terperangkap dalam perlawanan umpama tarik tali antara graviti besar Mushtari dan tarikan yang lebih kecil, iaitu 2 bulan yang berjiran mengorbit lebih jauh dari Mushtari, Europa dan Ganymede. Dari segi saiz, Io besar sedikit daripada Luna dan kira-kira 1/4 diameter bumi. Io berusia kira-kira 4.5 bilion tahun, iaitu usia yang sama dengan Mushtari. Io ialah bulan kelima dari Mushtari. Jarak orbit puratanya ialah kira-kira 422,000 km dan mengambil masa 1.77 hari bumi untuk mengorbit Mushtari. Io terkunci secara pasang surut. Jadi bahagian atau sisi yang sama sentiasa menghadap Mushtari. Io mempunyai purata jejari 1821.3 km, menjadikannya lebih besar sedikit daripada bulan kita. Ia mempunyai bentuk elips dengan paksi terpanjangnya menghala ke arah Mushtari. Antara satelit-satelit Galilean, Io menduduki tempat ketiga di belakang Ganymede dan Callisto, tetapi mendahului Europa dari segi jisim dan isi padu. Io mempunyai suhu negatif 130 darjah Celsius, mengakibatkan pembentukan medan salji sulfur dioksida. Anehnya, gunung berapi Io boleh mencapai suhu kepanasan 1649 darjah Celsius. Io sering dirujuk sebagai jasad angkasa antara 2 elemen, api dan ais. Aktiviti gunung berapi Io pertama kali ditemui oleh misi Voyager NASA pada tahun 1979. Gunung berapi bulan didorong oleh kuasa pasang surut yang kuat. Semasa Io mengorbit Mushtari dalam bentuk elips, kekuatan graviti Mushtari pada Io berbeza bergantung pada jarak bulan dengan gergasi gas tersebut. Turun naik graviti ini menghasilkan tolakan dan tarikan berterusan pada lapisan dalaman bulan Io ke arah berbeza, yang menyebabkan permukaan Io membonjol sebanyak 100 meter. Pergerakan ini menyebabkan batuan Io mengisar antara satu sama lain, menghasilkan kuantiti haba yang besar, 20 kali lebih banyak aliran haba daripada bumi. Jika Io adalah satu-satunya bulan Mushtari,
Orbitnya berkemungkinan bergerak secara normal sejak lama dahulu, tetapi tarikan keluar berterusan dari jiran-jirannya yakni Europa dan Ganymede memastikan perkara itu tidak berlaku. I.O. tidak dapat lari dari permainan tarik tali graviti dan pemanasan planet secara berterusan sehinggalah kiamat. I.O. mengambil masa 1.8 hari bumi untuk melengkapkan satu putaran lengkapnya. Seperti mana yang telah kita tahu, bulan I.O. adalah dunia gunung berapi paling aktif dalam sistem suria. Ia juga mempunyai tasik lava silikat cair di permukaannya. Atmosfera I.O. sangat nipis, terdiri daripada sulfur dioksida. Biasanya kita gunakan untuk mengawet makanan kering. I.O. tidak mempunyai gelang yang diketahui, tetapi ia menghasilkan torus gas di sepanjang orbitnya mengelilingi mustari. I.O. dilawat beberapa kapal angkasa termasuklah Voyager, Cassini serta Galileo. Dan apa yang kapal angkasa ini rakam adalah sesuatu yang menakjubkan. Gunung berapi I.O. kadang-kadang begitu kuat sehingga ia dapat dilihat dengan teleskop besar di bumi. Dari segi komposisi, permukaan I.O. terdiri daripada sulfur dan sulfur dioksida. Tumpukan frost sulfur dioksida juga telah dikesan di permukaan bersama dengan ratusan gunung berapi. Atmosfera sulfur dioksida I.O. sangat nipis, kira-kira 1 bilion tekanan permukaan atmosfera bumi. Walaupun saiz bulan ini lebih kecil dari bumi, ia memberi kesan yang besar pada planet induknya. Orbit I.O. merentasi garisan daya magnet mustari yang kuat, menjadikan I.O. sebagai penjana elektrik. Ya, kedengaran mustahil, tetapi itu yang berlaku. I.O. boleh menjana sebanyak 400,000 volt merentasi dunianya, seterusnya menghasilkan 3 juta ampere arus elektrik. Arus ini merentas di sepanjang garis medan magnet mustari dan menyebabkan ribut halilintar di kutub utara planet gergasi ini. Semasa mustari berputar, daya magnet menghilangkan kira-kira 1 tan jirim I.O. setiap saat. Jirim-jirim ini terayon dan membentuk awan sinaran berbentuk donat yang dipanggil torus plasma. Beberapa ion ditarik ke atmosfera atas mustari dan membentuk aurora. Tambah menarik, I.O. juga mempunyai gumuk. Di sini anda dapat melihat gumuk pasir di bulan I.O. Analisis menunjukkan bahawa bahan gelap di sebelah kiri imej adalah aliran lava yang masih baru. Manakala ciri seperti garisan berulang yang mendominasi imej adalah bukit pasir. Kawasan yang cerah dan putih mungkin merupakan butiran yang baru terhasil dari aliran lava yang mengeluap frost berdekatan. I.O. mempunyai lebih daripada 400 gunung berapi aktif. Bilangan gunung berapi aktif di I.O. menjadikan bulan I.O. jasad sistem suria paling aktif dari segi aktiviti gunung berapi dan geologi, yang secara kebetulan bertanggungjawab untuk menyebarkan sulfur dan sebatian lain yang memberikan bulan warna kuning. Mula-mula dikesan oleh kapal angkasa Voyager 1, beberapa gunung berapi boleh meletupkan bahan-bahannya sehingga 300 km ke langit. Beberapa gunung di I.O. lebih tinggi daripada gunung Everest walaupun terdapat 150 malah lebih di I.O. bukan terdiri daripada gunung berapi. I.O. mempunyai ketumpatan tertinggi daripada semua bulan yang diketahui dalam sistem suria termasuk bulan kita sendiri. Nak tahu fakta unik I.O.? Gunung berapi terbesar I.O., Loki, akan meletus setiap 500 hari. Bila-bila masa sahaja dari sekarang, ia akan meletus lagi. Mungkin sekarang ia sedang meletus lagi. Kita tahu gunung berapi menjadikan kita kekeringan, seterusnya renjatan dan mati. Keadaan udara yang toksik dan beracun pula dapat membunuh kita dalam tempoh yang singkat. Secara umumnya, kebanyakan lava adalah sangat likat. Oleh kerana ketumpatan lava 3 hingga 4 kali ganda dari anda akan tenggelam secara perlahan, terapung dan melekat seolah-olah digam pada permukaannya. Lava akan membakar anda dengan memusnahkan lapisan kulit, saraf dan memutuskan saluran darah anda sambil lemak-lemak anda mendidih. Ini tidaklah sengeri berbanding yang akan Astrolab cerita sebentar lagi. Terdapat perkara yang lebih menakutkan dari itu. Jika lava membunuh anda secara perlahan, radiasi akan membunuh anda sepantas 10 minit. Seseorang yang tidak memakai sut perlindungan hanya akan bertahan selama 10 minit dan mati. Partikel-partikel abu dari gunung berapi I.O. terperangkap di medan magnet mustari. Putaran laju mustari mempercepatkan gerakannya. Ia ibarat ledakan meriam deras yang membentuk jalur radiasi di sekitar planet mustari.
sambil memotong apa sahaja yang berada di hadapannya. Dalam hanya beberapa minit, dos radiasinya mencapai tahap bahaya. Kulit dan organ-organ anda melepuh dan tersiat. Dalam 10 minit, mungkin anda hanya akan tinggal tengkorak. Jutaan tan gas sulfur dioksida dilepaskan ke angkasa lepas sesaat di mana molekul-molekul dipecahkan dan terion. Proses ini mengelilingi bulan, memacu jutaan arus antara Io dan ionosfera mustari, menerima dos yang bersamaan dengan 10 juta kali ganda sinaran X. Secara asasnya, kita tidak boleh terbang melulu di planet ini tanpa perlindungan khas. Kapal angkasa Juno direka khas untuk menahan radiasi yang gila ini. Untuk menghantar sesuatu misi angkasa, kita perlulah pelajari dahulu dinamik sesuatu jasad angkasa tersebut. Dan daripada pengetahuan tersebut barulah dapat kita memacukan diri kita ke arah sesuatu matlamat. Io mengajar kita sesuatu yang sangat bernilai. Memiliki lebih dari 1 bulan boleh membawa malapetaka. Walaupun Marikh mempunyai 2 bulan, akan tetapi strukturnya mirip asteroid. Ini rupa dan pandangan jika Io merupakan bulan bumi kita. Apa yang istimewa mengenai bulan paling sejuk di sistem suria ini? Kenapa bulan ini sangat istimewa? Pada 25 Ogos 1989, misi Voyager 2 NASA merentas luar sistem suria. Probe angkasa Voyager 2 kini sedang menempuh liku-liku ruangan antarbintang. Setelah puluhan tahun merentas sistem suria kita ke arah sistem bintang yang lain, Voyager memberi kita pandangan pertama bulan terbesar planet Neptune, meninggalkan kita 1001 imej jarak dekat jasad-jasad angkasa sistem suria. Salah satu keunikan yang dirakam probe angkasa ialah bulan paling sejuk di sistem suria dan bulan terbesar planet Neptune, Triton. Nak tahu apa yang misteri mengenai bulan ini? Gerakan orbitnya pelik. Kenapa bulan ni sangat sejuk dan kenapa ia bergerak songsang di orbitnya? Jika anda berhasrat untuk melawat bulan ini, mungkin kita perlu sedikit bantuan teknologi. Sebagai permulaan, Triton dianggap sebagai salah satu bulan tempat paling sejuk di seluruh sistem suria kita. Suhu permukaan bulan adalah purata kira-kira negatif 235 darjah Celsius, manakala purata suhu Pluto kira-kira negatif 229 darjah Celsius. Ya, dunia ni jauh lebih sejuk daripada Pluto. Semasa ketibaan Voyager 2, saintis mendapati bahawa bulan ini jauh lebih aneh dari yang disangkakan. Bulan ini mengorbit dengan cara yang sangat pelik dan ia mengorbit dengan cara yang salah, dan ia adalah satu-satunya bulan besar di antara 13 bulan yang sedang mengelilingi Neptune. Anda nak tahu perasaan bagaimana berdiri di atas permukaan Triton? Bukan setakat itu saja, permukaan Triton licin, kelihatan seperti logam. Ini mungkin disebabkan oleh letusan yang berlaku di permukaan kerana Triton aktif secara geologi sehingga hari ini, didorong oleh pemanasan radioaktif dari terasnya. Dan pemanasan ini bermakna ia boleh mempunyai air bersifat cecair di dalamnya, sama seperti Europa. Tambah menarik, Triton dipercayai berasal dari sistem bintang luar. Berkemungkinan juga Triton merupakan sebuah planet kerdil yang terperangkap melalui graviti kuat planet Neptune. Triton mempunyai diameter 2,700 km. Di sini anda dapat melihat perbezaan saiz di antara Triton dan Luna serta perbandingannya dengan bumi kita. Para saintis berpendapat Triton ialah objek dari lingkaran Kuiper yang terperangkap oleh graviti Neptune berjuta-juta tahun dahulu. Ia berkongsi banyak persamaan dengan Pluto, dunia lingkaran Kuiper yang paling terkenal. Sama seperti bulan kita sendiri, Triton terkunci dalam putaran segerak dengan Neptune. Satu sisinya menghadap planet pada setiap masa. Tetapi kerana kecenderungan orbitnya yang luar biasa, kedua-dua kawasan kutub bergilir-gilir menghadap matahari. Imej kapal angkasa menunjukkan bulan ini mempunyai permukaan kawah yang jarang dengan dataran gunung berapi licin, busut dan lubang bulat yang dibentuk oleh aliran lava berais. Triton terdiri daripada kerak nitrogen beku di atas mantel berais yang dipercayai meliputi teras batuan dan logam. Triton mempunyai ketumpatan kira-kira 2 kali ganda daripada air. Ini merupakan petunjuk yang istimewa.
kerana bulan seperti Europa dan Io juga mempunyai ketumpatan yang tinggi. Ini juga memberi kita gambaran bahawa Triton mengandungi lebih banyak batuan di terasnya berbanding satelit berais Zuhal dan Uranus. Atmosfera nipis Triton terdiri terutamanya daripada nitrogen dengan sejumlah kecil metana. Ia didorong dari aktiviti gunung berapi Triton disebabkan oleh pemanasan bermusim oleh matahari. Triton, Io dan Zuhra adalah satu-satunya jasad dalam sistem suria selain Bumi yang diketahui mempunyai gunung berapi aktif buat masa ini. Triton adalah salah satu bulan paling sejuk dalam sistem suria kita. Ia sangat sejuk sehingga kebanyakan nitrogen mengeluap sebagai ibun, memberikan permukaan aisnya cantik berkilat, dan kilauan tersebut memantulkan 70% cahaya matahari yang bersinar ke atasnya. Voyager 2 mendapati Triton mempunyai geyser aktif, menjadikannya salah satu daripada beberapa bulan aktif secara geologi dalam sistem suria kita. Aktiviti ini juga mengakibatkan cryovolcanism, di mana amonia air dan gas nitrogen keluar dari permukaan dan bukannya batu cecair. Geyser nitrogen ini boleh menghantar kepulan nitrogen cecair 8 km di atas permukaan. Dengan keadaan yang sejuk serta geyser yang aktif, misi menurunkan manusia di sini tampak mustahil. Kita perlu kenal pasti dahulu kawasan yang berupaya meletuskan geyser yang menjulang-julang. Triton merupakan jasad angkasa yang serupa dari segi saiz, ketumpatan dan komposisi permukaan dengan planet kerdil Pluto. Pada satu ketika dalam sejarah awal Neptune, orbit Triton yang mengelilingi matahari mungkin terlalu dekat dengan planet gergasi itu. Pelanggaran dengan bulan Neptune yang sedia ada memperlahankan Triton, meletakkannya dalam orbit memanjang songsang dengan kecondongan tinggi. Interaksi pasang surut antara Triton dan Neptune ubah bentuk kitaran dalam setiap jasad yang disebabkan oleh tarikan graviti Neptune merencat laluan orbit Triton menghampiri laluan orbit Neptune. Proses perubahan laluan orbit ini mengambil masa berbilion tahun, di mana ubah bentuk pasang surut besar yang dialami oleh Triton berkemungkinan besar mencairkan keseluruhan bahagian dalaman planet tersebut. Triton sememangnya bulan yang luar biasa. Selain daripada ciri-cirinya yang agak unik, gerakan songsang, aktiviti geologi, landscape bulan mungkin merupakan pemandangan yang menakjubkan. Bagi sesiapa yang berdiri di permukaannya, anda akan lihat ais berwarna-warni di sekeliling anda, kepulan nitrogen dan amonia, jerebu nitrogen dan cakra biru besar Neptune yang tergantung di langit. Pengalaman itu akan kelihatan seperti sesuatu yang boleh dikatakan seperti halusinasi. Sistem suria satu hari nanti akan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan ini. Disebabkan sifat orbitnya, bulan ini akhirnya akan jatuh ke riba. Maksud astrolab, dalam tempoh 3.6 bilion tahun lagi, Triton akan masuk ke dalam lingkungan graviti Neptune dan akhirnya berkecai. Pada ketika itu, Neptune akan mempunyai cincin yang besar seperti Zuhal, sehinggalah zarah-zarahnya pula terhempas ke dalam planet ini juga. NASA mempertimbangkan menghantar satu misi khas ke bulan ini. Pengetahuan kita akan bertambah jika misi ini terlaksana.
Tahun 2023 mencatat sejarah baru dalam dunia astronomi. Planet Mushtari sekali lagi ditabal menjadi raja planet apabila saintis menemui 12 lagi bulan di planet Mushtari, menjadikan jumlah bulan Mushtari kini sebanyak 92 bulan, mengatasi jaguar planet gegelang yang selama ini memegang rekod terbanyak. Rekod bulan terbesar dan bulan tertua di alam semesta turut dipegang planet Mushtari. Bulan-bulan Galilean Mushtari iaitu Ganymede, Io, Europa dan Callisto masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Ganymede merupakan bulan terbesar di sistem suria, manakala Io bulan dengan aktiviti letusan gunung berapi yang dahsyat. Permukaan dan teras Europa terdiri dari air dan ais sepenuhnya, manakala Callisto pula merupakan jasad yang memiliki permukaan paling tua di sistem suria. Kita akan menjelajah dunia Callisto. Dunia yang sangat tua ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Astrolab membawa anda satelit semula jadi Mushtari, Callisto. Ini adalah imej sebenar salah satu bulan planet Mushtari, Callisto. Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari dan bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Saiznya lebih kurang sama dengan planet Utarid. Pada masa lalu, sesetengah saintis menganggap Callisto sebagai bulan yang membosankan dan hanya terdiri dari sekumpulan batu dan ais. Ini adalah kerana dunia yang dilitupi kawah ini tidak mempunyai ciri-ciri geologi menarik seperti bumi. Tiada gunung berapi aktif maupun geseran plat tektonik. Tetapi data dari kapal angkasa Galileo NASA pada 1990-an mendedahkan Callisto mungkin mempunyai rahsianya yang tersendiri. Callisto mempunyai lautan masin di bawah permukaannya. Penemuan itu meletakkan bulan yang kelihatan mati dalam senarai dunia yang mungkin boleh menampung kehidupan. Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari dan bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Permukaannya merekodkan permukaan berkawah terbanyak berbanding mana-mana objek dalam sistem suria kita. Imej Callisto yang dirakam melalui kapal angkasa menunjukkan tumpuk putih terang yang menonjol di kawasan yang lebih gelap. Para saintis berpendapat bahawa kawasan terang kebanyakannya adalah ais dan tumpuk yang lebih gelap adalah kawasan di mana ais telah terhakis. Pernah dianggap sebagai jasad berbatu mati dan tidak aktif. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo menunjukkan Callisto mungkin mempunyai lautan masin di bawah permukaan beraisnya. Penyelidikan yang lebih terkini mendedahkan bahawa lautan ini mungkin terletak lebih dalam dan di bawah permukaan daripada yang difikirkan sebelum ini. Atau mungkin tidak wujud sama sekali. Jika lautan wujud, kemungkinan lautan ini berinteraksi dengan batu di Callisto mewujudkan potensi habitat untuk kehidupan. Callisto ditemui pada 7 Januari 1610 oleh saintis Itali Galileo Galilei bersama 3 lagi bulan terbesar Mushtari. Dari segi saiz dan jarak, Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari selepas Ganymede dan ia adalah bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Lilitan Callisto di Khatulistiwa adalah kira-kira 15,144 km. Callisto mengorbit kira-kira 1,883,000 km dari Mushtari dan Mushtari mengorbit kira-kira 778 juta km dari matahari kita. Dari segi orbit dan putaran, Callisto mengorbit kira-kira 1.8 juta kilometer dari Mushtari dan mengambil masa kira-kira 16.689 hari bumi untuk Callisto melengkapkan satu orbit Mushtari. Callisto terkunci secara pasang surut dengan Mushtari yang bermaksud bahagian Callisto yang sama sentiasa menghadap Mushtari. Callisto adalah kira-kira 1.8 kali lebih jauh dari Mushtari berbanding Ganymede, 2.8 kali lebih jauh daripada Europa dan 4.5 kali lebih jauh daripada Io. Mushtari dan bulan-bulannya mengorbit kira-kira 778 juta kilometer dari matahari kita. Dalam sistem Jovian, Mushtari dan semua bulannya memerlukan kira-kira 12 tahun bumi bagi melengkapkan satu orbit matahari. Dari segi struktur, Callisto mempunyai permukaan berais yang dilitupi oleh kawah pelbagai bentuk dan saiz, termasuk kepelbagaian bentuk kawahnya. Kesemua imej ini dirakam kapal angkasa Galileo yang melewati jasad angkasa ini. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo menunjukkan Callisto mungkin mempunyai lautan bawah permukaan dan para saintis menganggarkan ia mungkin 250 km di bawah permukaan.
Penyelidikan yang lebih terkini mendedahkan bahawa lautan ini mungkin terletak lebih dalam di bawah permukaan daripada yang difikirkan sebelum ini. Bahagian dalam Kalisto mungkin mempunyai lapisan ais yang bercampur dengan batu dan logam, memanjang ke pusat. Para saintis berpendapat bahawa satelit Kalisto dan Mustari yang lain terbentuk dalam cakra jirim yang tersisa daripada pembentukan Mustari. Permukaan berbatu dan berais Kalisto adalah yang tertua dan paling banyak berkawah dalam sistem suria kita. Permukaan ini berusia kira-kira 4 bilion tahun dan ia telah dihentam. Mungkin oleh komet dan asteroid. Oleh kerana kawah hentaman masih kelihatan, saintis berpendapat bahawa bulan ini mempunyai sedikit aktiviti geologi. Tiada gunung berapi aktif mahupun peralihan tektonik untuk menghakis kawah. Kalisto mempunyai puncak kawah yang dilitupi ais. Pada tahun 1999, kapal angkasa Galileo mengesan eksosfera karbon dioksida yang sangat nipis. Suasana yang sangat nipis. Penyelidikan yang lebih terkini menunjukkan Kalisto juga mempunyai oksigen dan hidrogen dalam eksosferanya. Kalisto berada dalam senarai kemungkinan di mana kehidupan boleh wujud dalam sistem suria kita di luar bumi. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo daripada model yang dicipta oleh saintis menunjukkan Kalisto mungkin mempunyai lautan masin yang berinteraksi dengan lapisan batu kira-kira 250 km di bawah permukaan, antara syarat utama untuk mencipta kehidupan. Oksigen, satu lagi tanda kehidupan yang berpotensi telah dikesan di eksosfera. Untuk mengemas kini lagi misi ke Kalisto, NASA melancarkan misi JUICE. JUICE iaitu Jupiter Icy Moon Explorer. Ialah misi kelas besar pertama dalam program Cosmic Vision 2015-2025 European Space Agency. Dirancang untuk pelancaran pada tahun 2023. Ia akan menghabiskan sekurang-kurangnya 3 tahun melakukan pematian terperinci mengenai planet gas Mustari dan 3 bulan terbesarnya, Ganymede, Kalisto dan Europa. Sebelum mengakhiri video ini, Astrolab rumuskan semula 10 fakta menarik yang anda perlu tahu mengenai Kalisto. Yang pertama, satelit Jovian. Kalisto ialah bulan Mustari dengan permukaan ais dan batuan yang paling banyak mempunyai kawah. Yang kedua, ia sangat kecil. Kalisto adalah 2.6 kali lebih kecil daripada bumi dan ia adalah kira-kira 289 kali lebih kecil daripada matahari kita. Yang ketiga, lebih jauh dari matahari berbanding bumi. Kalisto mengorbit kira-kira 1.9 juta kilometer dari Mustari dan Mustari mengorbit kira-kira 778 juta kilometer dari matahari kita. Yang keempat, hari yang panjang. Sehari di Kalisto ialah kira-kira 17 hari bumi. Jumlah masa yang sama diperlukan Kalisto untuk mengorbit Mustari sekali. Yang kelima, atmosfera yang nipis. Kapal angkasa Galileo NASA mengesan atmosfera karbon dioksida nipis atau eksosfera di Kalisto. Penyelidikan kemudian menentukan Kalisto mempunyai hidrogen dan oksigen dalam atmosferanya. Yang keenam, karbon dioksida pada permukaannya. Galileo juga menemui karbon dioksida pada permukaan Kalisto. Yang ketujuh, Kalisto tidak mempunyai gegelang. Yang ke-8, Kalisto merupakan antara destinasi popular bagi banyak kapal angkasa NASA termasuklah Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini, New Horizons, Juno dan Hubble. Yang ke-9, terdapat bukti lautan bahawa permukaan di Kalisto meletakkan Kalisto dalam senarai kemungkinan tempat di mana kehidupan boleh wujud di luar bumi. Yang ke-10, salah satu bulan yang lebih besar. Kalisto ialah bulan kedua terbesar Mustari selepas Ganymede dan ia adalah bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Misi JUICE akan meneroka lebih banyak lagi misteri dunia yang sangat tua ini. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.